Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam sabdaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala nak dia jadi orang baik dan orang bagus, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bagi dia faham tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita berhenti tak main 105. Waktu diharamkan solat beda. Dia ni pembahagian keutamaan waktu. Oh, okey. 103. Kitab saya tak. Kitab saya dia cetakkan lama. Baik, pembahagian keutamaan waktu sembahyang. Muka surat ada hak cetakan lama 103, hak cetakan barunya 105. Baik, pembahagian waktu sembahyang. Jadi kata pengarang rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allahumma bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pembahagian keutamaan waktu sembahyang fardu. Waktu yang afdal adalah waktu utama, iaitu permulaan waktu solat. Semua sembahyang afdalnya adalah kita sembahyang di awal waktu. Bila Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, amalan apa amalan yang terbaik sekali, maka kata Nabi SAW, as-salatu ala waqtiha, sembahyang di atas waktu dia. Maknanya sembahyang awal waktu tu adalah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sembahyang lah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, waktu tu adalah waktu terbaik. Cuma ada sedikit perbahasan tentang solat isyak. Pernah Nabi SAW sembahyang, sahabat tunggu Nabi mai, lama Nabi tak mai. Kemudian Nabi mai waktu 1/3 daripada malam, 1/3 daripada malam. Kemudian Nabi SAW sebut, ini adalah waktu yang terbaik. Kalau tidak menyusahkan umat aku nak kalau boleh dia sembahyang waktu ni. Sembahyang waktu ni 1/3 ni maknanya
7.30 kita katalah azan 7 kita letak senyap. 7 sampai 1 6 jam. Kita azan pukul 6 kita kata 6, 7, 8, 9, 10. Lebih kurang 10 jam lah. Bahagi 3 jam, 3 jam setengah macam tu lah. Waktu isyak, kecuali waktu isyak lah. Waktu isyak katalah 8.30, 9.30, 10.30, 8.30 ke 9.30 jam, 9.30, 10.30 jam, 10.30 ke 11.30. Lebih kurang waktu 11 ke 11.30 pernah Nabi SAW semayang waktu tu. Maka dalam perbahasan semayang isyak dengan semayang zuhur, semayang zuhur ni ada juga perbahasan agar boleh dilambat. Bukan mesti. Bila di waktu panas, di negeri yang panas, supaya tunggu sejuk sikit baru semayang. Kerana orang dulu dia semayang macam kita ni adalah masjid surau aircon semua ada. Cuma nak mai tu jauh, naik unta, semayang dalam keadaan panas dan sebagainya, maka sedikit keringanan. Tetapi secara keseluruhannya, waktu yang paling bagus adalah waktu yang awal kita semayang. Cuma kalau diberi pilihan, kita sembahyang lambat sikit tapi kita dapat sembahyang berjemaah, dengan sembahyang awal tapi sembahyang seorang, maka pilihan sembahyang berjemaah dengan kita lambatkan sikit sembahyang itu menjadi pilihan yang lebih utama. Tapi lambat tu bukanlah sampai azan asar 4.30, tapi dia sembahyang zuhur 4.25. Itu dah lajak sangat. Azan pukul 1.30, mungkin kita dapat jemaah pukul 2.30 contoh. Boleh tunggu saat. Tapi yang lebih bagusnya, masuk je 1.30 kita sembahyang. Nanti apabila 2.30 ada jemaah yang sempurna, kawan-kawan kita mai baru sampai, kita ulang balik sembahyang. Nama sembahyang ulang tu nama dia apa? I'adah. Sembahyang i'adah. Alif, ain, alif, dal, ta marbutah. Alif, ain, alif, dal, ta marbutah. I'adah maknanya ulang balik sembahyang. Sunat ulang sembahyang bila sembahyang yang kedua lebih canggih pada sembahyang pertama. Sembahyang pertama sembahyang seorang, sembahyang kedua sembahyang berjemaah. Sembahyang pertama kita imam dah dekat kampung kita, tapi dekat Parit Bontak ada satu ulama hadis daripada Syria, dia baru sampai. Kita pun pergi dengar ceramah dia. Lepas ceramah dia, mereka pakat bangun nak sembahyang isyak. Diimamkan oleh Syekh hadis muhadisin yang hebat daripada Syria tu. Dia naik, kita sembahyang isyak dengan tok imam kampung kita. Maka sembahyang yang kedua dia lebih hebat lagi, sebab imam tu imam yang hebat lagi. Maka boleh kita ulang. Perbuatan ulang itu nama dia i'adah. Sembahyang tu fardu, tapi kita dapat pahala sebab rupa sembahyang tu dia lebih elok lagi. Jadi waktu sembahyang ni dia panjang, dia ada tempoh dia lah. Maghrib ke isyak, isyak ke subuh. Maka dalam syarak kita bahagikan beberapa keadaan dan situasi agar sembahyang kita ni boleh cari waktu yang terbaik. Kalau kita buat sembahyang di hujung-hujung, ada sebabnya, dimaafkan syarak. Tapi kalau kita sembahyang di hujung-hujung tanpa sebarang alasan, maka sembahyang kita sah, tetapi perbuatan kita berdosa buat itu. Sengaja lambatkan sembahyang, sengaja, sehingga masuk waktu yang keempat macam tu,
Waktu haram tu kan baru dosa. Kita saya baca dulu. Kemudian ada waktu ikhtiari, waktu pilihan, iaitu permulaan masuk waktu hinggalah akhir waktu. Waktu uzur, iaitu atau waktu harus, iaitu waktu yang dibenarkan bagi orang musafir menjamakkan sembahyang sama ada jamak takdim atau jamak takhir. Waktu haram di antara waktu yang dikirakan tak sempat menyempurnakan sembahyang di dalam waktu itu. Jadi waktu ikhtiari ini maknanya waktu pilihan. Ikhtiar maknanya pilihan. Pilihan maknanya kita sembahyang dalam tempoh yang awal itu kita kata zon hijau. Sembahyang tu elok, bagus, cemerlang. Kecuali perbahasan pada sembahyang isyak dan sembahyang zuhur macam saya beritahu tadi. Kedua adalah waktu di antara daripada awal waktu masuk waktu sampai habis waktu tu, itu mana-mana waktu boleh sembahyang. Maknanya boleh tak sembahyang zuhur 2.30? Boleh. Boleh tak sembahyang zuhur pukul 3.15? Boleh. Tapi kalau kita bincang sembahyang yang Allah suka, sembahyang yang Allah minat, sembahyang yang Allah berkenan, maka sembahyang tu di awal waktu. Jadi kalau kita sembahyang untuk Allah suka, apa salahnya kita sembahyang cara yang Allah suka? Bila kita macam menghargai sembahyang kita, bila waktu kita masuk, kita usaha berhenti masjid dan sembahyang, kita macam concern dengan ambil berat dengan sembahyang kita, maka orang yang ambil berat dengan sembahyang akan ada konsep inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi rupa sembahyang tu dia jadi lebih kemas dan cantik sebab Allah suka. Sembahyang ni maknanya dia sembahyang dengan tenang, sembahyang dengan elok. Melainkan ada urusan tertentu. Contoh, kita kena jaga mesin di kilang, kawan kita pergi tandas sakit perut, atau dia balik lambat, atau dia tak kerja, kita seorang kerja. Jadi kita nak tunggu mesin tu stabil sikit, dalam masa sejam lebih tu baru dia elok. Kita sembahyang baru sembahyang kat tepi tu ya. Tak boleh lama. Mesin ni boleh tahan beberapa minit, sekali dia buat panggil, dia kena ada orang buat adjustment tu. Maka dalam situasi tu dimaafkan. Maka Islam dia main dalam waktu ikhtiar. Maknanya masih boleh sembahyang di situ. Masih boleh maknanya jangan jadikan budaya sembahyang lambat. Memang boleh, tapi baiknya kita buat awal. Ini untuk certain orang. Contoh polis, dia jaga jalan, masa tu waktu crowd, pukul 6 baru dia boleh sembahyang asar. Kawan dia tak main lagi, apalah ada urusan lah. Kawan dia main terus dia pergi sembahyang. Kita biar orang yang ada urusan penting mengamalkan bahagian kedua ni. Adapun kita yang ada di sini, kita dengarnya azan, kita main sembahyang. Itu sunnah yang paling diberat oleh Nabi SAW. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kami duduk dengan Nabi ni sembang. Tapi bila kami dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Nabi akan bangun ka'annahu la ya'rifuna, macam Nabi tak pernah kenal kami. Maknanya tak member terus dengan kami. Kira bangkit, kalau bahasa kita, ambil kunci motor, start motor, terus habis sembahyang tu. Kita dah sembang kot, nak bye-bye dulu kan tak? Tak apalah, kita tutup dengan majlis. Tak tutup apa, kira start unta jalan terus. Macam tu. Maknanya macam tak kenal dah. Tadi duk rancak sembang ni, tiba-tiba dia tak kenal. Sebab apa? Sebab betul Nabi ni dia ambil Allahu Akbar tu sungguh-sungguh Allah Maha Besar. TV nombor 2, kawan nombor 2, semua nombor 2, utamakan sembahyang. Dan dia ada juga waktu yang satu lagi, yang nama dia adalah waktu uzur ataupun waktu harus, iaitu waktu yang dibenarkan untuk orang musafir menjamakkan sembahyang sama ada jamak takdim atau takhir. Waktu yang uzur ni maknanya dekat-dekat nak hujung, maknanya dan. Dia kalau sembahyang jamak, dia dan bangkit 2, bangkit 4 ni dia dan sembahyang 4 waktu tu, kira dalam beberapa minit lagi nak habis waktu kecederaan. Waktu yang dikatakan waktu haram tu di akhir waktu yang dikira tidak sempurna sembahyang dalam waktu tu. Kita takbir sembahyang zuhur 4 rakaat, tengah sembahyang 2 rakaat, azan asar 2 lagi. Maknanya 2 waktu kita sembahyang dalam waktu yang harus tadi tu, 2 lagi tu kita dah masuk. Maksudnya 2 dalam zuhur, 2 dalam asar.
Jadi semayang kita ni macam mana? Kena ulang balik dah ustaz. Tak payah ulang. Semayang kita ni, dia akan dapat rakaat. Kalau kita takbir satu rakaat tu, kita dapat lah dalam waktu tu. Kalau kita semayang 2 rakaat waktu zuhur, 2 rakaat waktu asar, maknanya 2 rakaat dapat tunai, pahala tunai. 2 rakaat lagi kita dapat pahala macam kita qada semayang kita. Sebab dia di luar waktu dah. Perbuatan semayang macam ni berdosa, semayang macam ni. Tapi tengok dulu, ada sebab yang munasabah, hilang dosa dia. Contoh, tertidur. Dia tidur dah, malam tu dia tidur, bangkit ke apa? Kata syuruk 7.15, dia semayang 7.13, dia bangkit semayang takbir semua, dapat 1 rakaatnya, 1 rakaat lagi, ataupun dia masa rukuk rakaat kedua tu, habis dah waktu, bunyi jam dekat rumah dia, tidit, bunyi syuruk tu, maksudnya habis dah waktu subuh. Maka sembahyang dia tak habis lagi. Dia tak dosa sebab dia memang terlena. Dosa bila? Bangkit dah, main WhatsApp dulu, tengok TikTok dulu, tengok IG dulu, update FB dulu. Habis dah, alamak, habis waktu sembahyang. Maka baru dia dikira berdosa. Tengok dia punya situasi, tertidur, terlupa, tak ingat, itu semua dimaafkan syarak. Sengaja menyembang, datang masuk waktu, ataupun dia tak sedar ke apa-apa, tu lain lah. Sengaja buat, baru dia dikira dalam kategori orang yang berdosa. Jadi ada masa tinggal semayang dosa, ada masa tinggal semayang tak dosa. Dosa atau tak dosa, kena ganti balik semayang tu. Tak boleh kata tak apalah, Tuhan Maha Pengasih Maha Penyayang, kira istighfar saja betul ya. Tak boleh gitu, kena ganti balik. Waktu yang diharamkan semayang sunat. Tadi kita bincang secara umum tentang waktu untuk kita sembahyang fardu. Sekarang ni ada beberapa masa yang kita boleh untuk sembahyang sunat, tetapi ada waktu yang tak boleh sembahyang sunat, ada waktu yang boleh sembahyang sunat, ada waktu yang 2-3 jenis sembahyang ni kita tengok. Selain daripada tanah haram Mekah, ada 5 waktu yang diharamkannya sembahyang dengan sembahyang sunat yang tiada baginya sebab. Okey. Di dalam tanah haram di Mekah terutamanya, tanah haram ni tidak konsep kita nak mengaji ni kira muka surat waktu yang diharamkan sembahyang sunat ni di Mekah ni, kira kita boleh select all, control A, delete tang ni. Semua ni kita delete. Sebab apa? Di Mekah tak ada waktu yang tak boleh. Semua hang boleh. Maknanya ada lesen besar, ada master card yang boleh scan semua waktu dia boleh buka, boleh sembahyang. Tujuan nak bagi ruang untuk orang buat ibadat yang banyak dekat Mekah. Sama macam orang perempuan yang mengandung, Allah hentikan haid dia supaya dia boleh sembahyang selalu, supaya ibadat tu membentuk anak yang saleh. Dengan sembahyang yang tiada baginya sebab, seperti mutlak dan sembahyang tasbih, atau ada baginya sebab. Dia ada jenis. Sembahyang sunat kita ada yang sembahyang sunat yang boleh sembahyang, ada sembahyang sunat yang tak boleh sembahyang. Waktu bila? Waktu lepas subuh dan waktu lepas asar kita tak dibenarkan untuk sembahyang sunat. Tetapi ada penjelasan tentang sembahyang sunat apa yang tak boleh dan sembahyang sunat apa yang boleh. Contoh, pertamanya adalah yang boleh adalah 2 jenis kategori. Satu, sebab dulu baru sembahyang, atau sebab seiring dengan sembahyang.
sebab, kemudian semayang. Macam itulah kalau nak perincikan sikit lagi. Sebab dengan semayang seiringan. Maksud dia apa Ustaz? Contoh yang boleh, kita masuk dalam masjid pukul 6.50 petang, kita dah semayang asar dah. Sejurus selepas semayang asar, maka tak bolehnya kita semayang sunat tu valid dekat kita. Contoh, asar pukul 4.30, dia semayang asar habis 4.45. Untuk hang 4.45 sampai pukul 7 azan maghrib, hang tak boleh semayang sunat. Lebih awal hang semayang, lebih lama masa hang tak boleh semayang sunat. Katalah sangkut dengan jam, dia semayang asar pukul 6.45, maka dia tak dibenarkan semayang sunat dari pukul 6.45 sampai pukul 7 azan maghrib. Jadi tempoh tu berdasarkan pada secepat mana kita menunaikan semayang, selama tu dan tempoh tu lah kita tak boleh semayang sunat. Tapi semayang sunat tu macam mana yang tak boleh? Yang didahului yang boleh. Semayang sunat yang boleh adalah yang didahului dengan sebab. Contoh, sebab apa hang semayang? Aku semayang sebab masuk masjid, sebab tu aku semayang. Maknanya sebab dulu baru semayang. Semayang ni boleh tak? Boleh. Apa lagi sebab dulu baru semayang? Contoh, kita ambil uduk. Bila kita ambil uduk, maka sunat kita ni semayang solat sunat uduk. Kita solat semayang subuh semayang dah tadi ni, tunggu ustaz mai kuliah subuh lambat. Dia pun pi di luar masjid nak ambil barang dalam kereta. Masa dia ambil barang dalam kereta, nak masuk terkentut pula. Dia pun pi ambil uduk. Lepas dia ambil uduk, dia masuk dalam masjid. Waktu tu pukul 6.45 pagi. Tak boleh sembahyang sunat. Dia takut Allah Akbar sembahyang sunat. Orang tanya dia, sebab apa hang sembahyang sunat? Mana boleh time ni? Aku sembahyang sunat sebab apa? Sebab dulu ni sembahyang ni sebab apa? Sebab aku ambil uduk, sebab tu aku sembahyang. Sebab baru sembahyang. Lagi yang boleh adalah sebab seiringan. Boleh contoh, seiringan ni macam gerhana matahari. Sedang, benda tu sedang, bukan sebelum. Sedang gerhana. Dan kita hanya boleh sembahyang ni masa sepanjang tempoh gerhana. Walaupun gerhana bulan lah, pagi gerhana bulan tu contohnya dia lajak sampai pukul 6.50. Kita sembahyang subuh dah tadi. Lepas sembahyang subuh, kita sembahyang pula gerhana contoh. Atau lepas asar gerhana matahari pukul 6.30, kita kumpul ramai-ramai solat sunat. Hampa ramai-ramai ni buat binaah ni, apa sembahyang apa ni? Tak, kami sembahyang solat sunat gerhana. Sebab gerhana, sebab tu kami sembahyang. Sembahyang tu boleh lah. Yang tak bolehnya, yang dilarang ni sahabat dia, adalah sembahyang sunat selepas daripada sembahyang baru ada sebab dia. Contoh, solat sunat musafir. Hampa nak pergi mana? Kami nak pergi hantar anak kami di Usim, di Negeri Sembilan, Seremban, sebab dia dapat sambung belajar sana. Lepas subuh kami gerak. Lepas sembahyang subuh, dia pergi belakang masjid, dia takbir solat sunat musafir 2 rakaat. Padahal sembahyang ni sebab apa? Aku sembahyang dulu, baru aku nak pergi jalan. Maka sembahyang tu dilarang. Sampai bila dilarang? Sampai terbit matahari. Tengok kat situ, terbit matahari bila? Terbit dia adalah syuruk. Terbit dia adalah syuruk. Dia kalau syuruk tu adalah terbit matahari lah. Kebiasaan lah. Katalah contoh, kita ada waktu-waktu emergency yang kita tak bawa jam. Kita tak tahu waktu bila habis sembahyang subuh. Lebih kurang sejam 10 minit selepas azan subuh, maka waktu subuh akan hilang. Tengok kat situ, subuh 6.17. Sejam daripada 6.17, 7.17.
7.17 campur 10 minit 7.27. 7.27 28. 28 ni tak boleh semayang 28. Lebih kurang situlah anggaran kita. Sejam 10 minit lepas azan, maka waktu tu kita hampir-hampir menuju ke arah tak boleh semayang. Jadi sejurus selepas waktu syuruk tu terbit matahari, jangan semayang lagi. Kerana kita akan jumpa dekat sini 5 waktu yang kita dilarang solat ni. Tunggu sat dalam 10 minit, 12 minit, 13 minit, maka boleh mula semayang duha. Waktu kita mula semayang duha atau solat sunat isyraq tu, waktu tu baru kita boleh solat hajat. Sebab solat tu adalah selepas daripada tu. Ada adik-beradik kita telefon, isteri dia nak bersalin masuk labor room lah, tolonglah doa kat aku. Kira apa masa tu? 6.45. Boleh tak tolong semayang hajat? Sebab apa nak semayang hajat? Lepas hajat baru nak doa kat Allah. Ya Allah, bagilah selamat isteri kawan aku ni, dia masuk labor room dah, dia nak beranak, mudahkan dia urusan. Maka sembahyang tak boleh, doa boleh. Semayang bila? Satgi lepas maghrib apa semua tu, boleh semayang hajat sama-sama dengan jemaah masjid semua, minta tolong Tok Imam, semayang 2 rakaat. Boleh? Boleh. Jadi maknanya semayang dulu baru sebab. Boleh. Sebab dulu baru semayang, maka boleh semayang. Kalau semayang dulu baru sebab, maka dilarang solat. Ini nama dia apa? Solat sunat. Kalau kita ganti dia tak bincang, tak ada perbincangan. Kerana ganti ni bayar hutang. Bayar hutang bila pun boleh. Bayar hutang lambat boleh. Ada orang main rumah kita pukul 1:30 pagi. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ketuk pintu macam nak keluar pintu. Kita main, ada apa? Dia kata, orang ni ada benda penting nak cakap dengan ni. Orang cakap lah dia. Tak, ada tak 1,000 nak pinjam kan? Kita apa? Jadi macam dah syok lah. Hang ni kelang kabut duit apa 1,000 ni. Kedai pun buka-buka esok pagi lah. Tak ada adab macam tu. Tapi orang yang sama, setelah 12 tahun dia mai kat rumah kita 3:30 pagi. Hutang kita tu 20,000 dia nak bayar. Ketuk pintu macam terajang, pintu-pintu semua baling batu. Kita keluar, kata awak hang ni kurang ajar. Dah aku nak bayar duit hang 20,000. Kita marah. Tak marah. Masuk. Gerak isteri kita. Isteri kita tidur. Abang ada apa ni? Hang bangun 3 in 1. Bangkit macam nasi goreng. Isteri dia bagus 3:30 pagi potong bawang buat nasi goreng. Sebab orang bayar hutang ni dia tak ada masa. Tata dia tu bayar RM20 je. Tak mana baki dah lain dia aku transfer bulanan lah. Mesti aku kerak bila aku buat nasi goreng. Nasi goreng tu dia akan kena terlangkuk dalam kepala dia. Jadi bayar hutang dia tak apa, dia tak ada waktu, bila pun boleh. Lepas subuh bantai subuh boleh, lepas subuh bantai asar boleh, lepas subuh bantai zuhur boleh, lepas zuhur buat zuhur, sebelum zuhur buat zuhur, lepas asar buat asar, lepas bayang ganti balik boleh tak? Boleh. Itulah yang paling bagus. Kalau siapa ada semayang fardu sangkut banyak, saya sarankan kita buatlah fardu tu bagi habis. Semayang sunat pun boleh buat juga. Tapi semayang fardu lebih besar pahala daripada sunat. Dan Allah tak tanya semayang sunat kita. Allah tanya semayang fardu ke tak. Kalau fardu tak habis. Ulama dulu kalau kita mengaji pondok ni, dia bagi contoh. Dia kata kita ada periuk. Orang dulu-dulu kan, dia macam tayar basikal rosak, dia tak tukar tayar, dia tampung tayar tu, dia buah kat dalam tu, dia tampung balik. Semayang sunat ni dia menampung periuk lubang. Periuk tu kita tampung, periuk lubang kita tampung. Sebab apa tampung? Sebab periuk tu lubang. Semayang sunat ni tujuan dia apa? Nak menampung semayang fardu yang lubang. Isunya sekarang ni, hang periuk tak ada, hampir beli tampung tu punya banyak, satu plastik penuh aku tu, hang nak tampai kat mana? Bagi ada periuk dulu. Tu tak apa, tu luaran.
Janji hang ada kereta, stiker hang boleh pelan-pelan. Bagi cantik stiker, ada lampu-lampu apa sikit je tu. Yang penting kereta tu kena ada. Sekarang hang beli stiker banyak, nak lekat kat mana kereta tak ada. Lekat di dinding rumah. Jadi apa yang penting adalah kita buat fardu dulu. Ni bila nak buat fardu ni ustaz? Bila-bila kita rasa nak semayang apa pun, semayang fardu. Kalau semayang tahajud, besar ganjaran dia. Kalau kita ganti di masa tahajud tu dengan semayang, ganti semayang zuhur kita, zuhur lebih power, dia fardu. Berapa ramai orang yang ketinggalan, dia semayang di bulan puasa ni banyak semayang sunat, tapi dia lupa semayang fardu dia. Kan lebih banyak satu semayang sunat diganda satu fardu. Satu fardu 70 fardu. Hang qada berlambak-lambak pahala bilion yang dapat. Jangan tunggu Ramadan, buat aja. Takut tak ada Ramadan, kita pergi dulu. Mana ada semayang, ganti balik. Dan lokasi yang paling power sekali nak ganti dekat muka bumi ni di mana? Di mana? Masa kita pergi umrah. Masa tu kuliah bulanan tak ada, kuliah zuhur tak ada, kuliah duha tak ada, anak tak telefon, tak payah hantar isteri pergi kerja, anak balik kafar tak payah ambil, anduk nganga ke tu ya. Dia terlalu banyak masa dia terlalu banyak masa, dia tak tahu buat apa. Dia tanya, ustaz, pergi semayang zuhur pukul 10 nak buat apa? Pergi semayang Jumaat pukul 10 pagi. Awalnya kami nak buat apa, dia tanya. Tapi dulu-dulu orang tak semayang, zaman pop ye tu, bawa aci belakang sikit, duk ronda, bawa Vespa, tak semayang kan zaman tu. Tadi hang ganti balik semua semayang. Betul juga dah. Ganti tak larat, duduk saat baca Quran, minum zam-zam. Ganti balik tak larat, duduk saat lapang, pergi tabur shawarma, masuk balik. Itu lah. Pak Arab belambak je makanan kan, dia duduk top up. Boleh. Banyak masa sebab kita selalu buat yang pendek-pendek gitu. Okey, kita baca balik. Jadi kita dapat gambaran. Bila kita baca tu dia jadi faham. Tapi semua benda ni saya habaq tadi kan, Masjidil Haram dia tak kena mengena. Sebab dulu semayang dulu, sebab ke apa, tak ada. Hang kesemayang lah macam mana pun tak apa. Jadi kalau semayang fardu, dia tak masuk dalam perbincangan. Semayang fardu lepas subuh, kita ganti subuh. Lepas semayang subuh, pergi belakang, semayang lagi 2 rakaat subuh. Boleh, sebab fardu tak masuk perbincangan. Yang nombor 2 bolehnya apa dia? Boleh qada semayang sunat kita. Kita selalu buat sebelum subuh. Tapi hari tu kita tak buat sebelum subuh, kita buat lepas subuh kita buat. Semayang kita juga boleh, tak ada masalah. Sebab pernah Nabi SAW semayang sunat lepas asar. Sahabat confused, macam mana ni? Kemudian sahabat Nabi SAW sebut, tadi aku ada tetamu yang hadir sehingga terlambat aku nak semayang qabliyah, maka aku semayang qabliyah tu selepas asar. Itu boleh. Semayang yang tak boleh ni apa dia ustaz? Macam tadilah, semayang dulu baru sebab. Nombor 2, semayang solat sunat mutlak nama dia. Mutlak tu apa? Tanya mereka ni pula lah. Nampak dia enjoy lama pada tadi ya. Cek ni yang pakai spek tu, solat sunat mutlak tau. Ni soft kedua belakang. Kamu lah. Tahu solat sunat mutlak? Sebelah nama Lutfi. Betul? Lutfi agak-agak semayang mutlak tu apa? Tak tahu dah ayat mutlak saya tahu. Sebelah? Sudah. Kawan sebelah tu buat pengsan dah. Tahu tak solat sunat mutlak? Tak tahu. Sebelah? Kamu tahu solat sunat mutlak? Kamu lah sorban hijau ni. Kamu. Sebelah Lutfi kamu nama apa? Alif. Akif. Sebelah Thaqif ni nama apa dia? Kamu lah. What is your name? Faiz. Faris. Tahu solat sunat mutlak? Tak ingat. Solat sunat mutlak ni solat yang kita dah habis iman dan taqwa orang.
Habis tak tahu sembahyang apa. Sembahyang hajat tak buat dah. Sembahyang taubat buat dah. Sembahyang duha buat dah. Sembahyang apa buat dah. Saya punya iman ni tinggi ni Ustaz. Saya ketak Parkinson ni macam nak sembahyang lagi ni. Ketak kalau tak sembahyang. Nak sembahyang apa pula? Duha saya habis dah Ustaz. Maksimum 8 dah. Hak qaul dhaif pun saya buat dah 12 dah. Jadi saya nak sembahyang lagi. Saya nak buat apa? Solat sunat mutlak. Sahaja aku solat sunat, tak ada apa. Apa sebab pun tak ada. Saja nak sembahyang kan. Sembahyang solat 2 rakaat gitu. Allah Akbar, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bangkit Allah Akbar, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Boleh sembahyang berapa Ustaz? Boleh 12,442 rakaat pun boleh. Selagi larat. Boleh sembahyang? Boleh Ustaz. Saya boleh. Larat sembahyang lah. Sembahyang tu kita tak boleh sembahyang di mana? Lepas subuh, lepas asar. Jadi tak ada sebab apa. Di Mekah boleh? Di Mekah boleh. Sembahyang berguling-guling boleh. Lepas sembahyang guling. Lepas sembahyang guling pisau depan. Cuma Pak Arab pelik ada ni mazhab mana ni. Kedarah ni shawarma basi ke pelik saya nak pakai. Boleh. Sembahyang tu tak boleh sembahyang lepas subuh lepas asar. Dekat sini Bandar Baru Aitam pula. Bandar Baru Kedah, Parit Bontak, masjid mahal ke, masjid murah ke, tak boleh. Dia Masjidil Haram saja. Ustaz, saya tengok dekat Kelantan ada orang buat masjid sama macam Masjidil Haram. Boleh tak saya sembahyang sunat lepas asar situ? Tak boleh. Dia bukan bangunan, dia lokasi tanah tu. Di bumi ni tentu dia ada keistimewaan dia. Walaupun Kaabah tak ada dah. Kaabah dia tak ada dah kawasan tu. Katalah contoh US mai dia pinjam Kaabah, dia ambil dengan drone. Angkut dia buat pergi Mekah. Sebab dia kata dia nak buat satu, macam esok dia hantar balik. Raja Saudi pun kata tak apa lah, ambil lah, esok bagi balik bawa kita keluar pada hotel tengok Kaabah dia lah gitu. Dia pergi, esok dia main balik. Biar pergi lah kat Kaabah tak ada pun tak apa. Jadi kita bukan sembah Kaabah, sembah Allah SWT, lokasi. Jadi bumi yang kita ada tu bumi yang hebat dan penuh barakah. Hang boleh semayang kat situ walaupun tak ada apa. Masjidil Haram katalah contoh kena rodok lah apa semua, kosong tak ada apa, tetap juga boleh semayang di situ, tak ada masalah. Sama juga. Selain daripada tanah haram Makkah, 5 waktu yang diharamkan padanya semayang solat yang tiada baginya sebab, seperti solat sunat mutlak dan sembahyang tasbih. Tasbih pun sama kok, dia tak ada apa, saya saja nak semayang gitu. Atau ada baginya sebab yang terkemudian, seperti istikharah. Ini saya tak abang ni. Jadi istikharah pun tak boleh juga, sebab dia lepas pada tu baru nak buat doa ke Allah, nak buat pilihan apa, nak menikah, nak kahwin, nak beli rumah, ada benda besar dalam hidup tu, buat keputusan istikharah. Sunat belayar. Belayar sama macam musafir tadilah. Solat sunat ihram yang tidak dikerjakan di tanah haram Mekah, yang kita semayang di luar daripada tanah haram. Kalau kita pergi niat di mana-mana contoh kan, di situ maka tak boleh. Tanah haram tak apa. Adapun sembahyang sunat yang ada sebab terdahulu atau sebab berserta, maka tidak haram semayang di waktu-waktu tersebut, seperti qada semayang fardu. Qada semayang fardu tak masuk sebab dia fardu, walaupun kita ganti tabak tadi tu. Qada semayang sunat yang disunatkan qada, macam kita bagi contoh tadi tu. Sembahyang sunat wudu. Sebab apa? Wudu dulu baru semayang. Tahiyatul masjid, kerana sembahyang dulu, masuk masjid dulu baru semayang. Gerhana sebab sedang gerhana. Jenazah hukum dia bukan sunat. Jenazah hukum dia apa? Fardu kifayah. Aku buat, orang lain tak payah. Jadi kita pasti kita buat, maka boleh. Sebab ada sebab apa semayang? Sebab ada jenazah. Semayang nazar, minta hujan, sujud syukur, tilawah dan sebagainya, kesemua itu boleh kerana terjadi benda tu dulu,
baru dia sujud. Dia jumpa ayat sajadah dulu, baru dia sujud. Dia jumpa sujud ayat tu, baru dia sujud tilawah. Maka bila kita tengok ada orang semayang sunat lepas asar, maka bila kita dah mengaji, kita tak boleh terus kata kat dia, hang jangan buat macam tu, hang salah, jangan macam tu. Sebab mungkin dia belajar, dia tahu. Kita jangan kata, apalah dia ni, muka macam mak ajah aja, pandai nampak tapi dia semayang lepas asar. Jangan, kita tak tahu. Nanti kita sampai bab wudu, kita bagi tahu bagaimana Nabi SAW ajak kita ambil wudu di dalam cebok. Ambil cebok tu, bubuh di atas tepi tu, ambil semayang dalam tu. Kita hak tengok tu kita apa? Dia ni janggut sampai pusat tapi tak tahu apa, bingung ada ke ambil wudu di situ. Itu mustakmal. Dia mengaji masa darjah 5 dulu, mustakmal, dia duk pakai hak tu je. Semua orang dia kira tak pandai. Tak tahu Pak Haji tu dia pandai. Oh, rupanya Nabi pernah ambil macam ni. Macam mana mustakmal tu macam mana? Nanti bab wudu kita bawa hadis tu, apa niat kita, dan afdal kita ambil ayat yang sikit untuk wudu macam tu. Kita tengok. Jadi kesimpulan dia apa? Bila kita tengok ada orang buat sesuatu benda yang kita tak tahu benda tu, maka jangan cepat kita buat keputusan. Dulu ada Tok Guru, tak salah saya Tok Guru Haji Hadi, dia dengan beberapa orang tim dia pergi ziarah siapa ke terlambat. Dia persemayang di kubur, dah ke bumi dah, semayang di kubur di situ tu semayang tu. Lepas tu orang pun macam-macam lah, sembah kubur lah, apalah, nampak je pakai serban jubah lah apa semua. Netizen ni biasa, dia kira nak cakap lah, janji bubuh je. Esok orang lain dia bubuh pula, orang lain dia ikut dan dia betul. Dia tak ada apa nak buat kat rumah. Kerja tak pi, pau duit isteri, duk melanggar kat rumah. Jadi masa banyak duk kutip di komen dekat Facebook banyak. Rupanya boleh je semayang dekat situ. Nabi pernah semayang? Pernah. Nabi semayang jenazah, nama dia Ummi Mihjan. Ummi Mihjan ni seorang perempuan kulit hitam, macam Sayyidina Bilal punya geng lah. Dia ni kerja tok siok kat masjid. Bukan tok siok lah, sebab dia perempuan jadi mak siok lah. Bunyi macam mak siak pula. Mak siok macam tu lah, payah lah. Noja orang Johor cakap lah. Kalau macam mana perempuan lah, dia bekerja macam tu lah, suka kutip sampah kecil-kecil macam tu kat masjid. Dia macam khidmat lah, khidmat kat masjid. Tapi dia meninggal satu hari. Jadi sahabat-sahabat Nabi tengok dia meninggal, Nabi tidur. Mereka kata, alah Umi Mihjan ni kita buat settle lah, payahlah kacau Nabi banyak kerja, pemimpin negara. Takat Umi Mihjan ni kita lah. Mereka menganggap bukan hina Umi Mihjan dengan kerja dia, mereka tak mau susahkan Nabi. Kemudian bila beberapa hari Nabi perasan, Nabi tanya, mana aku tak nampak perempuan yang selalu khidmat kat masjid? Wahai Rasulullah SAW, dia dah meninggal dah. Lepas tu Nabi tanya, orang apa tak abang aku? Ada masa tu Nabi tidur, Nabi ulang tau, orang apa tak abang aku? Sahabat cakap alasan, Nabi ulang lagi, orang apa tak abang? Kami rasa di hati, nisai kami tanam, rasa macam ralat. Kami buat tu, kami tak mau macam menyusahkan Nabi. Rupanya perbuatan kami buat macam tu Nabi tak suka macam tu. Mesti inform dekat aku, mana kubur dia. Nabi pergi semayang di kubur dia. Maknanya Nabi hargai semua staf-staf yang ada di bawah sokongan. Walaupun dia biasa je, Nabi anggap dia sebagai penting. Sebab ada kalimah la ilaha illallah dalam jiwa orang Islam. Jadi orang Islam semua ni bernilai di sisi Allah. Jadi balik kita pada cerita kita balik, maka kesemua tu adalah kategori kita tak boleh semayang sunat. Sikit lagi kita bagi habis. Waktu-waktu yang diharamkan itu adalah seperti berikut. Kan kita kata tak boleh semayang sunat dalam 5 waktu tu, maka ini waktu-waktu yang kita tak boleh semayang. Pertama, sembahyang selepas sembahyang subuh hingga terbit matahari.
Yang ni kita dah bincang tadi dah. Nama dia adalah sebelum isyraq tu lah. Kalau kita tengok antara ulama yang memisahkan sembahyang solat sunat isyraq dan duha ni adalah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dia antara ulama yang berpendapat bahawa solat sejurus selepas terbit matahari tu 10 minit tu mula-mula kita solat sunat isyraq dulu. Kemudian baru pula sembahyang solat duha pula lagi. Maka dia adalah dua jenis yang berbeza. Adapun pendapat majoriti ulama-ulama lain menyatakan bahawa isyraq tu sebenarnya dia adalah juga nama dia adalah duha. Cuma perselisihan dari segi nama sahaja. Jadi waktu lepas subuh kita bincang dah, tak boleh sembahyang sejurus selepas subuh kecuali lepas terbit matahari. Sembahyang apa yang boleh, sembahyang apa tak boleh, kita tanya dah. Kemudian selepas terbit matahari hingga tinggi kadar segalah dari kaki langit atau 7 hasta mengikut pandangan ulama. Sejurus selepas terbit matahari hingga terbit. Maksudnya waktu betul-betul 7.20. Lepas kita bagi salam sembahyang subuh, Assalamualaikum, Assalamualaikum, bangkit tak boleh sembahyang lagi. Nombor 2 ni adalah waktu tepat tu 7.28 tu tak boleh lagi. Kena tunggu saat dia naik tu segalah. Segalah tu lebih kurang 7 hasta. Ni hasta. Tengok di tepi pantai naik galah tu 7 hasta, lebih kurang kita Jabatan Falak dan Mufti kita bawa keluar lebih kurang 10 ke 12 minit macam tu, maka bolehlah sembahyang. Waktu tu sebab saya tengok kadang-kadang selepas sembahyang kuliah subuh ramai orang suka sembahyang sunat. Bila dia tengok waktu je 7.28 terus dia sembahyang. Padahal dia kena tunggu saat waktu tu lebih pada tu. Tak tahulah dia sembahyang tu sembahyang sunat apa. Kalau dia sembahyang solat sunat isyraq tak boleh. Kalau sembahyang sunat lain boleh, tak apa macam tu. Kemudian ketika istiwa, nama dia selepas matahari tegak di atas langit hingga ianya gelincir pada kecuali pada hari Jumaat. Waktu ni adalah waktu yang latif. Waktu latif ni maknanya apa? Waktu yang sangat halus, sangat ringkas, sehingga kalau nak sembahyang 4 rakaat pun tak sempat. Maknanya waktu dekat-dekat dah nak azan zuhur tu, dekat-dekat ingat sangat dah nak waktu azan zuhur tu. Jadi sebab apa perlu dinyatakan waktu di sini padahal waktu tu tak ada orang sembahyang? Supaya bila kita buat ibadat jangan sampai termasuk waktu yang pendek macam ni. Kerana waktu duha yang kita sembahyang tadi tu, dia habis lebih kurang 15 minit sebelum azan zuhur tu, dia habis waktu dia 15-20 minit lah. Maka jangan kita sembahyang dalam 3-4-5 minit lagi nak azan zuhur kita pergi sembahyang. Kerana waktu tu dia boleh jadi waktu istiwa, waktu yang dilarang untuk kita sembahyang sunat. Awal lagi boleh. Kalau zuhur pukul 1.15, 12.45, 12.50 dia boleh lagi. Jadi dia boleh bergerak waktu ikut bila zuhur dan bila waktu subuh. Dan berikutnya adalah sejurus selepas sembahyang asar. Maknanya Assalamualaikum, Assalamualaikum, tak boleh bangkit pergi sembahyang. Sembahyang apa tak boleh? Bincang sembahyang kat atas tadi tu. Dan juga waktu ketika kemerah-merahan, sama juga beberapa minit lagi nak masuk waktu maghrib. Beberapa minit lagi nak masuk waktu maghrib, dilarang untuk sembahyang. Tapi kalau kita bangun tidur, itu waktu yang kita bangkit, walaupun dah senja kemerahan macam tu, waktu fardu nak habis, maka boleh kita sembahyang. Waktu fardu nak habis, terlena time tu, boleh kita sembahyang. Okey, tengok satu atau dua lagi. Sekarang kita masuk pula satu lagi, nama dia syarat. Apa beza syarat dan rukun? Syarat ialah ma yatawaqqafu fihi sihhatu syai' wa laysa juz'an minhu. Sesuatu benda yang sahkan ibadat kita
tetapi dia tak berada di dalam ibadat tu. Dia ada dekat luar ibadat tu. Maknanya sebelum kita ibadat tu, itu nama dia syarat. Contoh kita tengok Islam. Maknanya hang sebelum sembahyang hang kena Islam dah. Tak boleh hang masuk Islam masa rakaat kedua sembahyang maghrib, tak boleh. Kedua, baligh. Maknanya sebelum sembahyang hang dah baligh dah. Ketiga, berakal sebelum sembahyang. Orang yang jaga, tak tidur dan tak lupa, sejahtera kedua-dua panca indera, suci daripada haid dan nifas sebelum. Maknanya suci, bersih, tak ada najis, baju, pakaian, tempat solat, sampai seruan Islam, masuk waktu sembahyang, menghadap kiblat. Ada satu lagi, menghadap kiblat. Semuanya tu adalah sebelum sembahyang. Adapun rukun, benda di dalam sembahyang, apa dia? Berdiri, baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, baca selawat, semua tu dalam sembahyang. Jadi maknanya hang nak sembahyang, sebelum nak sembahyang dia ada syarat dia, lepas sembahyang dia ada rukun-rukun sembahyang dia. Yang pertama sekali adalah Islam. Maka mana-mana orang yang tidak Islam, maka dia tak syarat untuk sembahyang. Tapi dia tak sembahyang, dia dosa. Orang bukan Islam, dia tak sembahyang, dia akhirat dikira sebagai dosa. Balik rumah, buka kitab fiqh manhaji jilid 2, kalau bahasa Arab jilid 2, berkaitan dengan puasa. Mana-mana orang bukan Islam yang dia tak puasa, nanti di akhirat dia diazab 2 kali lah. Satu sebab tak masuk Islam, satu sebab tak puasa, tak buat ibadat pada Allah Ta'ala. Jadi kita di dunia, kita tak boleh paksa dia sembahyang. Macam mana kita tak boleh paksa dia untuk pergi haji, tutup aurat, sebab dia tak Islam. Kita Islam, kita buat apa yang Allah suruh kita buat. Kita boleh jadi Islam, boleh jadi terkeluar daripada Islam. Boleh ke Ustaz terkeluar daripada Islam? Boleh. Ada 3 cara terkeluar daripada Islam. Pertama, i'tiqad. Kita yakin di hati kita agama Kristian atau agama apa-apa lain lah lebih baik daripada Islam. Atau kita kata, aku ingat 2028 lah kot, anak-anak pun dah besar dah, aku rasa tak ada komitmen sangat, jadi Kristian lah aku rasa. Macam syok lah pula. Tak payah sembahyang Jumaat, tak payah pergi kuliah kat Kidaf, tak payah pakai tudung labu. Aku tengok kawan-kawan aku semua pakai skirt ya. Macam syok ya. Boleh colour rambut sikit, rambut pun tak apa nak ada lah. Dia duduk bayang macam tu. Tapi bila dia bayang macam tu, saat dan ketika dia bayang macam tu dia ada satu intention, niat di hati dia, maka here and now keluarlah daripada Islam. Tak payah tunggu 2028. Di situ juga 2 benda yang niat saja boleh terkeluar. Apa dia? Satu lagi, satu syirik yang tadi tu. Satu lagi benda, kita niat je terkeluar tu, jadi benda tu jadi. Kalau puasa dia tak jadi. Contoh kita pegang tasbih, kita kata nak buka puasa, nak buka puasa, nak buka puasa, nak buka puasa, nak buka puasa. Dia ingat hati, aku ingat nak buka puasa. Batal tak? Tak batal. Selagi yang tak makan, selagi itu tak batal. Tapi ada satu lagi benda, dia pakai niat ya, bungkus terus. Satu syirik yang tadi ya, akidah tak boleh buat benda main. Satu lagi pada semayang. Mayang ni dia boleh terkeluar walaupun benda tu tak jadi. Kita duduk semayang, Allah Akbar, ingat di hati. Kita ingat di hati kita tadi food pandau kata nak main dah. Kalau ting-tong, aku semayang dulu lah. Kalau dia main sekali, aku berhenti ya. Maka semayang kita batal walaupun dia tak main. Kita tak boleh ubah niat kita semayang. Kita tengah semayang, Allah Akbar, krung-krang, krung-krang, krung-krang. Apa dia? Guru. Kita tengok depan, tak hujan ni. Hujan aku pergi ya. Walaupun tak hujan, semayang kita batal. Maka semayang kita tak boleh ubah niat kita. Anak kita kan duduk main tangga gitu, dia duduk jalan merangkak tu. Kalau dia main lagi dekat, bawa aku belah. Iya kana budu wa iya kana ta. Ada kawan tu belah aku tu, dia pergi masuk dalam bilik balik. Semayang kita batal.
Sebab hang dia dia tata lah. Tak boleh. Sembahyang tak boleh ubah. Kalau ada emergency boleh berhenti sembahyang. Melibatkan nyawa. Ia kena apa tu? Pangat lu tak tutup tadi. Maka berhenti hampir. Sebab kalau tak bau tak apa lagi. Kan pangat lu tadi tu kita ingat dia hati. Biar terbakar aku berhenti ya. Dia begitu. Tak terbakar pun batal sembahyang. Kita tengah sembahyang kan, ada ular jatuh. Kita tengah sembahyang, ular jatuh sak paha tu. Kalau jengking duduk di situ, dia tengok muka kita. Kita tengok muka dia. Kita ingat dia hati. Dia main dekat, aku belum. Dia main dekat, dia tengok muka kita. Muka tak baik langsung. Lepas tu dia blur betul ya. Sembahyang kita batal walaupun dia tak main kacau kita. Maka sembahyang dengan akidah kita tak boleh ubah. Tu satu i'tiqad nama dia. Nombor dua, percakapan. Kalau kita cakap satu benda yang ada unsur menghina agama, boleh terkeluar daripada Islam. Sama ada menghina agama, syariat, Nabi, Quran, Islam, bukan Nabi Muhammad ya. Nabi Daud ke Nabi apa? Nama kata Nabi yang hina sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar tu kan best pun, tak apa-apa, buat bagus dia ikut Nabi. Murtad on the spot. Kalau dia mati depan masa kita, masa dia cakap ke tu, maka haram kita urus jenazah dia, tanam kat kubur orang Islam. Kalau dia tanam, kena korek bawa keluar, lempar tepi jalan ke tu. Kami orang Islam tak ambil tahu dah. Hampa nak ambil, hampa ambil. Hampa tak mau, biar anjing makan saja ke tu ya. Dia tak ada nilai. Sebab dia cakap benda yang boleh kita dengan jelas dengar dia hina agama. Melawak pun sama, dia tak boleh melawak benda-benda agama. Contoh kita kata, kita melawak, kita kata Nabi Muhammad, kita kata bab agama lah. Contoh, awak tak pakai tudung. Kalau dia kata dia blame diri dia sendiri, itu tak apa. Awak tak pakai tudung, itulah aku rasa ada setan tak kepala aku ni. Bila aku nak taubat tak tahu. Mak aku duduk marah. Nanti insyaAllah nanti aku kahwin, aku taubat. Dia kata begitu. Cakap betul dosa, tapi dia tak murtad. Cakap betul dosa lah, sebab dia tak pakai tudung. Dia boleh jadi murtad, boleh macam ni. Dia kata, awak tak pakai tudung. Tudung? Sibuk orang. Tuhan ni tahu apa-apa, semua benda nak ambil tahu. Bukan dia bagi shampoo kat aku, duit aku nak beli shampoo pun suka hati aku lah. Rambut aku curly ke, rambut straight ke apa-apa. Tuhan ni semua benda nak menyibuk, tak apa-apa Tuhan ni. Kalau dia cakap begitu, maka dia murtad, dia keluar daripada Islam. Kerana ada unsur istihza atau unsur menghina. Tu kalau orang nak buat jahat kat saya, dia orang buat rakaman kan, dia pekat betul-betul hitam aku cakap tu, saya kata viral. Dia pun kata tengok ustaz hina Islam. Tu bila orang tanya saya pun payah nak cakap. Kan baru ni isu PMX kan. PMX kan dia cakap pasal kafi tu. Orang tanya, ustaz macam mana? Saya kata saya tak dapat gambaran penuh dia cakap. Benda tu dalam 30 saat, 40 saat. Sebelum tu kita tak tahu dia cakap apa. Lepas tu kita tak tahu dia cakap apa. Betul yang Ustaz Azhar cakap tu. Ustaz Azhar cakap dia tak tuju ke siapa-siapa pun. Ustaz Azhar jawab berikut soalan. Orang tanya ada orang. Benda tu jadi pagi, soalan orang tanya malam. Dia jawab ikut soalan lah. Kalau betul ada orang pemimpin cakap ke tu. Jadi dia tak boleh tuduh siapa-siapa. Saya isu Ustaz Azhar dengan PMX ni, dia tak ada apa. Dia clear cut malam tu, esok tu tak apa. Dia buat haru ni, ada di bawah ni. Netizen ni, dia buat video berkaitan Ustaz Azhar, dia ni pula buat video berkaitan PMX lah, apalah. Tapi yang banyak duk kena hujung teruk ni Ustaz Azhar. Pakat duk kata macam-macam lah, apa semua. Semua benda lah jadi soalan. Tak habis-habis sampai hari ni pakat duk ambil video klip dia apa, jawab soalan lah apa semua. Kan orang dia tanya soalan pasal suami isteri lah, apa semua. Dia kata ni lah ustaz gatai lah apa semua. Jadi dia gila tak suka kat orang tu, dia ambil semua benda. Saya mohon kita jangan sertai perangai pelik macam tu. Benda tu benda yang tak bagus gitu. Orang tanya, kita jawab lah. Sebab ustaz-ustaz ni dia ada style dia masing-masing. Ustaz Wadi cara dia pelan-pelan je ni.
jenis apa, jenis slow sono tu, ada dia punya cara cakap macam tu. Ustaz lah Khairi dia macam dia pula, woi dia kaya betul, 4 orang jantung betul. Tu style dia. Ustaz asli ni ada style dia penyanyi. Jadi masing-masing tu dia ada cara tarikan untuk dakwah pada diri dia. Ada orang dia jenis kasar betul, ada orang jenis lembut betul. Sayyidina Umar pedang dia jarang bersarung. Mana dia kira macam tu lah, dia kira apa-apa pancung tu baru kita sembang. Dia macam tu. Sikap dia macam tu. Sebab apa? Tak apalah sikap dia macam tu pun dia guna untuk agama. Sayyidina Abu Bakar, boleh dah kita kata Sayyidina Abu Bakar ni tak tegar, sebab tu orang semua murtad, tak betul dia cakap. Tak boleh, sebab watak ni dia rajulun buka tu maksud dia apa? Dia orang yang hati dia lembut, dia suka menangis, sat-sat suka menangis, sat-sat suka menangis gitu. Dia watak dia macam tu. Sayyidina Osman dia pemimpin juga, tapi dia sangat pemalu. Nabi duduk dengan sahabat, Nabi duduk, paha ni apa, betis dia nampak lah, Nabi duduk. Sayyidina Abu Bakar main, Sayyidina Umar main, Nabi relax lah. Sayyidina Osman main, Nabi tutup paha ni, tutup sampai ke buku lali, Nabi tutup kain semua. Dia kata, kami tak tutup. Dia kata, macam mana aku tak malu dengan orang yang malaikat pun malu kat dia. Maknanya dia pun pemimpin juga, dia ada style dia. Jadi ustaz-ustaz pun macam tu lah. Tok Guru ni, Tok Guru pondok dia cara dia, Tok Guru ni cara dia. Ustaz pada Kelantan kita panggil dia macam tu lah. Dia adik kakak, abang gitu, jenis baik gitu. Dia kata, kita kata, apalah ustaz ni main mengajar tu adik kakak. Kita ni kalau kita jadi Tok Guru ni, kita kena tegar, kita kena gitu. Han panggil ustaz hak tegar lagi. Ustaz main tu kira starting year 5 terus. Wah, kita kata pula Nabi Muhammad tak ceramah macam ni. Macam tau, macam duduk tepi rumah Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, kita kalau nak ceramah, kena ceramah ni tak boleh khayal-khayal betul. Macam tu pula. Panggil Tok Guru pondok main. Tok Guru pondok, cara pondok kan. Dan bermula syarat-syarat semayang itu 13 perkara, rukun semayang itu 13 perkara. Mak lazim harfi mukhaffaf. 2 line isyak lah. Jadi kita jumpa minggu depan. Dia kata, dia ni mengajar apa? Aku tengok panjang lebih pada mengajar. Tak dah mengajar dah habis dah. Dia kata, carilah ustaz lain. Dia kira semua ustaz, dia tak puas hati ya. Ustaz ni ada. Sebab tu Allah buat di dunia ni watak orang berbeza. Hang minat Ustaz Azhar Idrus, style dia hang minat ke tu. Sebab ada orang dia jenis macam tu, dia kena katok jalan. Kena bodoh 3-4 kali baru dia bodoh aku ni. Dia pengarah. Dia dengar ceramah Ustaz Azhar, dia kata tak semayang bodoh tu. Aku pengarah kena bodoh. Jadi kadang-kadang orang dia kena katok sikit baru dia okey. Macam kereta kita kan, kereta kita kalau kemek, kita hantar dekat kedai katok ke kedai sapu dengan bulu ayam. Ada sapu dengan bulu ayam tu setahun dah. You sudah siap ke I punya kereta? Saya sudah buat, tapi you punya kereta tak ada okey ya. Kita kata macam mana tak okey? Mai tengok staff aku duk buat. Dia tu ambil bulu ayam tu sapu. Kita kata you sapu bulu ayam mana boleh, you mesti katok. Kesian you punya kereta nanti rosak. You punya kereta baru. Kita kata mainlah kopi kedai lain. Tengok seorang lagi kepam kita katok. Kita pun tengok biar betul yang tadi ni. Memang aku kata hang tunggulah spray balik semua cantik. Elok rupanya. Manusia ni kadang-kadang dia kena katok boleh jadi elok. Maka style ustaz ni dia macam tu. Kadang-kadang besi tepi-tepi jalan ni dia tak ada nilai. Tapi besi tu kita bakar, katok, ketebang, bakar, katok. Sehingga jadi pedang samurai yang harga ribuan ringgit. Padahal besi tepi jalan tu murah je. Macam mana dia jadi bernilai? Sebab dia kena bakar, sebab dia kena katok. Nabi Musa AS dia sangat garang. Nabi Musa dia garang. Dia pernah rimbuk muka qibti seorang arwah Pak Long tu. Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Bukan nak terimbuk pun, dia saja hang ni apa ni, macam tampak tu mati terus gitu ya. Hamka dalam tafsir dia sebut Nabi Musa kalau pakai baju bulu dada ni terkeluar. Kau macam bukan mamak si kena. Tu kan 786 tu kuah tarawatan. Dan maksudnya badan sasa. Kau macam orang yang hebat sangat dah ni. Orang yang macam hebat dan kuat dan
sangat hebat Nabi Musa AS. Tapi berbeza watak dengan Nabi Harun. Nabi Harun dia jenis lembut. 40 hari kan Nabi Musa AS tinggal. Nabi Harun kata, janganlah sembah berhala, hampa jangan buat macam ni. Nanti Harun hang diam. Pagi kami bagi huru-hara dalam dekat sini semua. Nabi Harun dia pun tak berani nak macam kuat sangat. Dia jenis watak dia ni slow macam tu. Nabi Musa main goyang mereka. Takut itu. Nabi Musa main. Nabi Musa pegang janggut. Qala ya bani Umar la ta'khuz bi lihyati wala bi ra'si. Nabi Musa pegang kepala surah A'raf juz 9. Dia main pegang, dia pegang kepala. Goyang. Awak ambil depa sembah Samiri ni, sembah anak patung ni. Awak ambil. Maksudnya memang garang betul ya. Jadi dalam masyarakat ni dia perlu ada orang hak jenis cakap lembut macam tu. Ada orang kita dengan anak kita macam tu lah. Pertama kali kita kata, adik, mak abang, mai sat ni, cawan-cawan yang adik ambil ni tolong ambil sat. Tak dengar. Lagi kakak mai sat ni, cawan-cawan adik ambil ni, lagi takut adik terpijak pecah apa semua. 2 kali tak dengar, 3 kali tak dengar. Kita pun buat kerja dapur, adik-adik lari, cawan pecah. Masa pecah tu kita belai lah, kita akan tabur dia dengan hanger. Mesti tabur dengan hanger lah. Kalau kita tabur dengan hanger, orang rakam pula. Orang kata ni tengok mak tak guna, mak pukul anak tu. Itulah mentaliti. Saya tengok Ustaz Azhar jawab satu soalan tu. Dia kata lah orang tak semayang ni bodoh lah apa semua. Dia boleh ambil klip tu. Dia ambil pula klip seorang Ustaz mana Indonesia ke, jawab dengan lembut, kita mesti solat. Ada masa kita mesti solat je. Dia kata tengok ni lah ulama yang betul. Yang ni ulama. Dia tak tahu konteks apa. Dia jenis main cut. Lepas tu bawah pula komen bawah tu orang. Betul lah saya beritahu kat tuan-tuan. Ayat Allah Ta'ala sebut tu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim atashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada banyak benda yang Allah boleh bagi cakap. Sebab apa Allah bagi cakap tangan? Sebab Allah tahu akhir zaman ni memang macam ni. Tangan ni dia punya dosa tak apa-apa lagi. Macam-macam dia buat. Maka hati-hati dengan tangan kita. Benda saya abang tuan-tuan macam ni lah. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara watak orang Islam yang baik adalah dia meninggalkan benda yang tak kena mengena dengan dia. Tak kena mengena, dia cakap. Hang rasa ustaz tu cakap tu untuk faedah untuk orang, ambil. Hang tak mau, hang buka YouTube lain. Ada banyak penceramah dalam dunia ni yang boleh dengar. Hang tak boleh kutuk style orang. Sebab kita tak tahu dia cakap tu dekat siapa, dengan siapa. Ada orang dia boleh melawak lebih kurang. Sebab orang boleh terima melawak dia seronok dan style macam tu. Dan style dakwah macam tu menghasilkan ramai pengikut. Okey, kita nampak dia berjaya. Dia ni jenis pensyarah universiti. Dia jenis cakap macam tu. Ada orang jenis minat macam tu. Dia suka fakta-fakta, dia tulis gitu. Maka hampirlah cari macam tu. Jangan kita rendah-rendahkan seseorang kalau kita nak ilmu, kerana keberkatan ilmu tu adalah sangat utama. Okey. Jadi nanti kita akan tengok benda-benda yang boleh menyebabkan kita terkeluar daripada Islam sebelum kita masuk bab sembahyang. Tanda di situ insya-Allah. Tu Ustaz tak mengurai ke memperbanyakkan pusat pelacuran tu? Macam dia kalau dia Islam macam tu lah. Bukan Islam lah, manusia ni. Manusia ni ada naluri dia suka berpasangan. Islam kata okey, boleh tunaskan hak-hak nafsu tu boleh, tapi jangan cara berzina dengan berkahwin. Kalau kita warga negara asing mai sini kerja, kalau nak ni berkahwin lah, kan itu lebih mudah, jalan-jalan lebih selamat. Adakah dengan menyediakan pusat-pusat pelacuran perkara itu akan berkurangan? Bukti yang sangat jelas adalah apa yang berlaku di Thailand. Di Thailand ni ada banyak pusat-pusat pelacuran. Adakah dengan adanya pusat pelacuran akan mengurangkan, bahkan dia mengembangkan? Bukan kata orang Thailand, orang Malaysia, orang Indonesia, orang mana-mana dunia semua pergi di situ. Dia macam satu industri pula hidup di situ. Maka memperbanyakkan dosa dan maksiat tu akhirnya akan mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi dia senang lah. Kalau kita tak tahu bagi cadangan, kita elakkan bagi cadangan yang boleh huru-harakan masyarakat. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika